Modifikasi punya culture dekat Malaysia kita penuh dengan kemeriahan. Tukar sport rim, tukar skirt ink. Tapi sama macam quote putus cinta, dalam hidup ni tak semuanya indah. Hari ni kita nak bercerita pasal modification yang bagi lebih kemudaratan daripada kebaikan. Dalam list ni, yes, list. Maknanya bukan satu. Kita ada modification yang merosakkan, ada yang buat performance lebih buruk daripada asal, and some of it just simply stupid. Kenapa jangan modify? Kalau nak juga, apa option yang ada? Minggu lepas minta Chidori je. Car modification wujud hampir sama lama dengan kewujudan kereta itu sendiri. Satu masa dulu, orang modify kereta untuk bagi kereta jadi lebih laju sebab kereta masa tu kind of slow, ataupun sebab nak lagi murah untuk produce. Tapi lepas tu orang start modified purely for speed. Kalau siapa pernah dengar 70-an, 80-an, Bluebird lagi laju daripada kereta polis. Tu bukan Bluebird standard bang. Standard modern car lebih pantas daripada standard old car. Disebabkan extra speed bukan lagi keperluan kita hari ni, some modification mula ke arah makan nasi berlaukkan sebuk Milo. Pelik. Kita start dengan Caesar door. one of the rare things to see unless motor show. Smart. Tapi bila kita terserempak dengan Myvi macam ni dekat Arena Plus tu, dia nampak macam for sure pintu jenis ni Mak Saleh panggil form over function. Lebih menyusahkan untuk kita akses berbanding daripada pintu yang biasa. And once pintu ni rosak, benda yang paling obvious sekali terjadi adalah water leak. Sama macam bila sunroof tak install dengan betul. Tak payah cakap modified lah. McLaren punya pintu, even beli terus pun dapat scissor door, penuh dengan customer complain yang pintu dia buatkan paint job crack, gelas crack and water leak. Tu daripada kilang tu. Nak tahu tak modification yang paling power? Nak tahu? Nak tahu? Airy Lavia Air Freshener. Datang dengan 4 jenis haruman untuk 4 jenis personality. Amat sesuai kepada penggemar wangi-wangian di dalam kereta. Nak hilangkan bau busuk? Nak serak kehampaan deria di hidung kita? Airy Lavia Air Freshener akan jadi solution kita. Plus, mampu bertahan sampai bulan kedua 4 kali lebih lama daripada jenis AC Direct. Dapatkan sementara, voucher masih ada. Jangan marah bro. Riser spoiler. The real spoiler letak dekat the real sports car will make a difference in lap time. Kita yang minat sports car F1 tahu yang kereta jenis macam ni terlalu laju, sampaikan kereta tu boleh literally terbang. Spoiler ni salah satu daripada aerodynamic punya device yang digunakan untuk dapatkan drag coefficient yang diperlukan. Suka hati lah nak pasang spoiler ke tak? Lawa kot. Betul lah tu. Semua orang pun pasang spoiler untuk kosmetik. Tak ada hal pun, pakai je lah. Saya pasang spoiler, kereta jadi laju. Okay, some of the aftermarket punya F-Foil is indeed a performance spoiler. Namun drag coefficient yang disebutkan tadi adalah measurement untuk kita identify drag of an object in a fluid environment, macam contoh udara. Drag coefficient yang terbaik untuk shape and size kereta kita hari ni dah pun dicipta untuk bagi fuel efficiency and top speed yang paling optimum. Typically 0.25 CD ke 0.45 CD, which is rendah. CD bukan kawan nama CD bukan? Rendah sebab itu memang keperluan kereta di atas jalan raya. Sports car pula perlu drag yang tinggi sebab dia nak melekat atas jalan. Macam contoh F1, ada yang sampai 0.7 ke 1.1 CD, which is besar dan kuat. Datang daripada airfoil and vacuum effect. Dia akan sacrifice fuel efficiency and size, tapi dia perlu semua ni sebab keperluan dia untuk high speed cornering, and the car is simply too fast. Sebab tu F1 ada DRS,
Performance spoiler untuk normal car akan betul-betul berfungsi pada 120 km sejam and ke atas. Dan penggunaan performance airfoil pada kereta standard hanya akan mengganggu drag coefficient and buatkan fuel consumption makin teruk. Dari segi kosmetik, memang lawa. Saya sendiri pun suka sangat dekat yang airfoil jenis ductile, selalu dekat Porsche lah. Tapi aftermarket spoiler pada kereta standard pekak atas nama performance most of the time tidak membantu apa-apa. Saya cakap aja. How dare you use science to fight me? Cool air intake. Kenapa cold air intake lebih baik daripada standard intake? Sebab technically udara yang sejuk lebih mampat daripada udara panas. Udara mampat bermakna ada lebih oksigen. And bila bercampur dengan fuel and masuk ke combustion chamber, letupan yang berlaku jadi lebih kuat. Meaning, lagi power. Nampak macam memang menjadi. Memang boleh pun. Tapi kalau ni satu-satunya modification yang kita buat, tak akan ada performance increase pun pada kereta kita. And even check engine light pun keluar. Sebab dia akan kacau ECU, which is ECU dah ada keperluan untuk air flow dengan air temperature. And semua tu dah berubah sebab kita dah tukar mass airflow sensor dengan benda lain. Okay. Untuk make sure cold air intake berfungsi dengan betul, make sure pilih mekanik yang boleh reprogram komputer. Nanti dia akan bawa lah naik dyno, dia guna gas fire analyzer, dia reprogram di ECU kita. Masa tu cold air intake bagi horsepower increase. Tapi kena ingat, untuk kereta baru, dia akan void semua waranti yang ada. Plus orang biasa letak intake ni dia betul-betul letak dekat enjin. Tak kat depan tu, enjin tu kan panas. Lalas intake macam tu dia sedut udara lagi panas daripada stok intake. Oh, macam Stance. Fake exhaust slash boy. benda-benda fake ni dia samalah macam kawan-kawan fake. Siapa nak dekat? Even yang kilang punya standard fake exhaust, orang cukup benci. Saya pernah review Ativa masa Ativa dulu baru keluar. Saya paling suka Ativa ni sebab teknologi yang kita dapat dengan harga yang dia offer agak hebat. Cruise control tu semua. Tapi bila sampai dekat tang gear up tu, aduh, macam lah orang tak tahu benda tu fake. Ada satu zaman tu macam daripada 2015 ke 2020 macam tu, car manufacturer suka sangat pakai fake exhaust ni. Designer-designer ni diorang macam tak tengok YouTube ke? Tengok review satu dunia dia gelakkan fake exhaust dia orang ni. Tapi sekarang dah tak ada lah. Maybe sebab baru sekarang designer-designer tu tengok YouTube. Extreme low slash high. Dalam Islam pun ada cakap kan, segala sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik. Antara extreme high dengan extreme low, biasanya kita nampak yang rendah lah. Luat je. Jalan kita dekat Malaysia ni bang, macam jerawat batu. Sana ada, sini ada, situ ada. Penuh dengan portal Doctor Strange. Plus bumper banyak. Plus rem banyak. Jadi apa kejadahnya semua ini? Supercar moden sekarang ni dah ada front and hydraulic suspension. Suspension belah depan boleh ditinggikan untuk memudahkan kereta tu daripada melepasi obstacle. Macam contoh bumper. Lifter yang macam ni kita boleh biar dia stay tinggi sampailah kelajuan 50 km sejam ke atas. Bermakna walaupun lifter ni boleh counter obstacle masa low speed, once dia dah laju sikit, langgar lubang akan bagi pengalaman gegar otak yang paling kencang sekali. Tu cerita supercar lah. Benda tu memang dah tersedia rendah. Ini pula modified. Korang sendiri bolehlah imagine problem yang datang bila load kereta. Tapi satu yang saya pernah tengok, pernah experience dekat service center Pro 2. Beza dia tak boleh nak claim warranty steering rack dia sebab dia load kereta dia. Dengar betul-betul. Pro 2 Beza, dia punya common problem is faulty steering rack. Dekat Facebook group semua cakap benda yang sama. Member saya sendiri pun ada problem yang sama. Mamat ni pula bila dia beli kereta, dia rasa yang Beza dia tu sporty agaknya. Dia potong spring nak bagi rendah kereta tu semua. Load je nampak. Memang
Memang incem lah. But the thing is, kerosakan steering rack jarang datang daripada merendahkan kereta. It probably is, but not directly. Walaupun nampak macam ada kena-mengena. Beza tu sendiri, dia ada reputasi steering rack senang rosak. Tapi nak buat macam mana? Tak kira lah sebab apa pun, warranty tetap void sebab modified kereta. Janganlah jadi macam owner Beza ni. Sia-sia je buang 1,200. 1,200 tu banyak nasi ayam tu. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Aerolavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman mandu yang lebih baik. Skrip pun lupa, babe. Jumpa lagi lepas ni. Bye. Thank you for 100,000 subscriber. Application yang merosakkan, ada yang buat Aerolavia Air Freshener. Dia akan sacrifice. Tak akan ada performance increase. Tak akan ada performance increase. Sana ada, situ sana. Maybe sebab baru sekarang kot dia. Maybe sebab baru sekarang kot YouTube. Maybe